Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah bagi subjek Penghayatan Etika dan Peradaban Dr. Khadijah binti Muda serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, kami dari Kumpulan 5 pada hari ini akan membentangkan kajian kami tentang penguasaan kemahiran tulisan Jawi dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Saya Nashwa Ahda akan membentangkan tentang pengenalan dan permasalahan kajian. Baiklah, penguasaan Jawi amat penting dan menjadi ilmu terunggul yang perlu dikuasai dan dipelihara oleh seluruh masyarakat supaya tidak hilang di telan zaman dan berkembang setara dengan era kemajuan negara. Seterusnya, tulisan Jawi dari kanan ke kiri dan ditambah dengan 6 huruf iaitu yang tiada dalam bahasa Arab iaitu huruf Ca, Pa, Ga, Nga, Va dan Nya. Selain itu, institusi keilmuan perlu memandang serius tentang pendidikan Jawi disokong oleh Wan Yahya bahawa penggunaan tulisan Rumi secara komersial telah mengenepikan fungsi tulisan Jawi yang mana ia menjadi keutamaan dalam semua manuskrip suatu ketika dahulu. Tambahan lagi, pendidikan di Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor sememangnya berpaksikan tulisan Jawi sebagai modul utama serta memberi penekanan terhadap pengajian berasaskan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Pelajar perlu menguasai Jawi untuk kemahiran Al-Quran dan sudah menjadi tanggungjawab guru di sekolah untuk menyediakan pembelajaran yang proaktif dan menarik selain peranan ibu bapa sebagai pihak yang lebih dekat dengan mereka. Seterusnya, baiklah kita pergi kepada permasalahan kajian. Permasalahan utama dalam kajian ini ialah pelajar kurang minat dan kurang cenderung terhadap Jawi dalam penulisan atau pembacaan. Selain itu, pelajar kekurangan sumber bacaan tulisan Jawi di rumah, mungkin ada segelintir ibu bapa yang tidak dapat menyediakan kemudahan sumber bacaannya sesuai untuk anak-anak dalam penguasaan Jawi. Sedangkan percambahan kendiri terhasil daripada kesungguhan ibu bapa memastikan keperluan jasmani, rohani dan fizikal. Seterusnya, pemikiran negatif daripada pelajar terhadap tulisan Jawi seperti ia susah dipelajari, tidak penting dan tidak dinilai dalam peperiksaan. Hal ini memberi kesan terhadap pencapaian dan minat terhadap mata pelajaran seperti pendidikan Islam. Saya Wan Izi akan membentangkan objektif dan lokasi kajian. Baiklah, objektif kami ialah yang pertama, menganalisis peratusan kemampuan pelajar dalam mempelajari tulisan Jawi. Seterusnya, kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tahap penguasaan tulisan Jawi dalam penulisan dan pembacaan dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob. Selain itu, kajian ini adalah untuk menganalisis tahap pengaplikasian tulisan Jawi dalam kalangan pelajar. Lokasi kajian. Lokasi adalah tempat untuk setiap data yang di mana data ini menjadi tulang belakang untuk perincian tugasan. Ia merupakan gambaran sampel atau populasi yang dijadikan bahan kajian dan penyelidikan dalam tugasan ini. Kajian kami tertumpu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob di Tanah Merah, Kelantan. Populasi dan sampel kajian amatlah penting dalam sesuatu kajian. Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob telah dipilih sebagai populasi kajian, di mana pelajar-pelajar ini mempelajari subjek yang menggunakan tulisan Jawi seperti subjek pendidikan Islam. Saya Azam, saya akan menerangkan tentang bahagian kajian literatur dan metodologi kajian dalam kajian ini. Untuk bahagian kajian literatur, yang pertama ialah penulisan Jawi dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah peringkat menengah, di mana jurnal ini menerangkan tentang pengaplikasian tulisan Jawi di dalam subjek Al-Quran, Sunnah dan pendidikan syariah serta pendidikan Islam dalam kalangan pelajar. Yang kedua ialah pengajaran Jawi berkesan dalam usaha memartabatkan warisan budaya bangsa, di mana di dalam jurnal ini penekanan terhadap konsep guru mengaplikasikan pembelajaran kaedah tulisan Jawi ini kepada pelajar dalam pelbagai cara dan pelbagai corak. Dan yang ketiga ialah pemerkasaan tulisan Jawi dahulu dan kini, di mana kerajaan telah mengaplikasikan tahap tulisan Jawi ini di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat di universiti awam dan kolej-kolej tertentu, bukan terbatas hanya pada zaman persekolahan pelajar sahaja. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah borang soal selidik, di mana permakahan skala Likert telah digunakan kepada pelajar Sekolah Menengah Tan Sri Muhammad Yaakob untuk memberikan mereka pendedahan yang lebih baik dan untuk menguji kefahaman mereka tentang tulisan Jawi dan jawab secara jujur. Kaedah soal selidik ini dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan betul, kerana pelajar hanya perlu menjawab dengan kefahaman mereka sendiri tanpa perlu memikirkan benda-benda yang boleh membebankan mereka. Jadi, metodologi kajian ini telah menggunakan
kaedah borang soal sidik untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang dikehendaki untuk melengkapkan kajian ini. Nama saya Nur Iman Izian. Saya akan membentangkan analisis dapatan kajian. Pada bahagian A iaitu bahagian demografi responden, seramai 111 orang responden telah terlibat dalam menjawab selidik ini. Jumlah responden perempuan lebih ramai iaitu seramai 83 orang perempuan bersamaan 74.8% berbanding dengan jumlah responden lelaki iaitu 28 orang bersamaan 25.2%. Seterusnya, pada tahap pendidikan pula, kami telah melibatkan pelajar daripada menengah rendah. Tingkatan 1 seramai 33 orang responden bersamaan 29.7%, tingkatan 2 seramai 26 orang responden bersamaan 23.4%, dan tingkatan 3 seramai 52 orang responden iaitu 46.8%. Seterusnya, pada bahagian B, iaitu tahap penguasaan jawi dalam penulisan, antara soalan yang telah diberikan ialah saya boleh menulis nama saya dalam ejaan jawi dengan tepat. Hanya seorang pelajar iaitu 0.9% pelajar berada pada tahap yang lemah, manakala 16 orang pelajar iaitu 14.4% berada pada tahap yang sederhana dan 94 orang pelajar iaitu 84.7% berada pada tahap yang baik. Seterusnya, saya boleh menulis ayat lengkap dengan tulisan jawi yang betul dan ejaan yang tepat. Seramai 2 orang pelajar iaitu 1.8% pelajar berada pada tahap yang lemah. 59 orang pelajar iaitu 53.2% berada pada tahap yang sederhana dan 50 orang pelajar iaitu 45% berada pada tahap yang baik. Seterusnya, pada bahagian C pula, tahap penguasaan jawi dalam pembacaan. Antara soalan yang diberikan ialah saya boleh membaca perkataan dalam tulisan jawi dengan bunyi yang betul. Seramai 2 orang responden iaitu 1.8% berada pada tahap yang lemah. 13 orang responden iaitu 11.7% berada pada tahap yang sederhana dan 96 orang responden iaitu 86.5% berada pada tahap yang baik. Seterusnya, saya boleh membaca surat khabar yang menggunakan tulisan jawi. Hanya seorang pelajar iaitu 0.9% berada pada tahap yang lemah, manakala 25 orang pelajar iaitu 22.5% berada pada tahap yang sederhana dan 85 orang pelajar iaitu 76.6% berada pada tahap yang baik. Saya Khairul Hakim dan akan menerangkan bahagian pengaplikasian tulisan jawi di sekolah. Kami telah menyediakan, ini merupakan antara soalan-soalan yang telah kami sediakan dalam soal selidik. Soalan pertama, adakah anda bersetuju jika pihak sekolah menganjurkan minggu tulisan jawi? Dengan responden sebanyak 98.2% bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, untuk soalan kedua, adakah anda berminat jika sekolah menumbuhkan kelab jawi? Daripada analisis ini, terdapat 96.4% pelajar bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, implikasi dan cadangan. Terdapat 3 implikasi dan cadangan yang boleh kami berikan dalam kajian ini. Yang pertama, penganjuran program menarik berkaitan jawi oleh pihak sekolah seperti minggu jawi, pertandingan qaid dan untuk menarik minat pelajar terhadap jawi. Kami percaya bahawa dengan adanya program-program sebegini dapat menarik minat pelajar untuk belajar jawi dengan lebih seronok dan tidak membosankan. Yang kedua, penubuhan kelab jawi dalam silibus core curriculum dapat memberikan pelajar pendedahan yang lebih terhadap tulisan jawi. Dengan ini, kita dapat juga menambah kemahiran kepada pelajar dalam segi core curriculum dan tidak juga terhad kepada kemahiran
akademik. Dan yang ketiga, penambahan waktu pembelajaran khusus untuk jawi dapat memberikan pelajar masa lebih bagi melakukan latihan khusus bagi asas jawi. Kami juga percaya bahawa dengan masa yang lebih diberikan kepada pelajar dapat menambah lagi kemahiran asas, kerana daripada analisis yang kami dapat bahawa tidak kesemua pelajar dapat mengenal pasti asas-asas jawi, dan kami dengan inisiatif ini juga dapat memastikan bahawa tiada pelajar yang tertinggal untuk mengenal dan mempelajari jawi. Saya Nina Nabiha dan saya akan membuat rumusan mengenai kajian ini. Sebagai rumusan, hasil dapatan analisis kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan pembacaan dan penulisan jawi dalam kalangan pelajar sekolah menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Yaakob berada pada tahap sederhana dan dapat dilihat penguasaan para pelajar dalam pembacaan mendahului penulisan. Oleh itu, pihak sekolah telah mengadakan beberapa pengaplikasian tulisan jawi bagi menarik minat para pelajar dalam tulisan ini dan ia telah mendapat sambutan yang baik dan positif. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam membantu anak-anak menguasai tulisan ini. Pepatah Melayu ada mengatakan, kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Pepatah ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan jawi perlu dimulakan sejak awal kanak-kanak. Oleh itu, pihak sekolah dan ibu bapa perlu sama-sama berganding bahu dalam menerapkan tulisan jawi dalam diri para pelajar agar tulisan ini dapat dikuasai dengan baik dan tidak lupus ditelan zaman. Baiklah, lampiran. Lampiran terbahagi kepada dua, iaitu Kerata Akbar dan Borang Soal Selidik. Borang Soal Selidik dalamnya terbahagi kepada 4 soalan, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.